Nona mendekati graduan ijazah sarjana muda dietetik dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang merupakan ibu kepada dua cahaya mata. Saya graduate pada tahun 2014. Kemudian lepas habis graduate, saya rasa saya tak nak jadi dietitian. Jadi saya cuba untuk masuk dalam perkhidmatan awam. Saya cuba nasib untuk jadi seorang pegawai tadbir diplomatik. Dan apabila saya dah sampai di tahap yang terakhir, saya tak berjaya. Jadi pada masa tersebut saya telah mengandungkan anak yang nombor 2. Jadi saya rasa kalau saya nak cuba minta kerja, agak mencabarlah sebab nanti orang fikir saya akan minta cuti bersalin dan sebagainya. Jadi pada masa tersebut saya cuba untuk mulakan perniagaan sendiri dengan kakak. Perniagaan bakery di rumah, menjual cream puff, brownies, dan apabila saya membuat perniagaan tersebut, saya mula untuk mengambil jalan ini sebagai satu kerjaya yang serius lah. Jadi saya pergi kepada program keusahawanan untuk menambah skill dan kemahiran. Jadi di sini saya diperkenalkan dengan satu konsep usahawan sosial. Jadi di sini saya berhasrat untuk mengembangkan lagi bisnes saya dengan kakak. Jadi saya rasa lebih baik untuk saya membuat sesuatu yang boleh memberi kesan pada lebih ramai orang. Daripada 2-3 orang suri rumah, apa kata saya buat sesuatu yang boleh memberi impak pada masyarakat. Saya bersama kawan-kawan lain telah membuat kajian, membuat eksperimentasi untuk konsep Teman Malaysia ni. Jadi di situlah terhasilnya Teman Malaysia pada September 2020, di mana Teman Malaysia menyediakan servis penemban untuk warga emas untuk aktiviti harian, aktiviti di rumah, di luar rumah, contohnya ke temujanji hospital, membeli barang keperluan dan macam-macam lagi. Izzati percaya belum ada satu badan atau entiti yang menjaga kebajikan warga emas yang masih sihat, dan ini membuatkan beliau terpanggil untuk menubuhkan Teman Malaysia. Banyak dengar rumah penjagaan warga emas, nursing home dan sebagainya yang fokus kepada orang tua yang sakit. Tapi orang tua yang masih sihat, yang masih mampu bergerak sendiri, tapi kadang-kadang anak-anak risau jika mereka membawa kereta sendirian atau keluar, takut tak ingat jalan dan sebagainya. Jadi Teman Malaysia ingin fokus kepada golongan warga tua yang ini, yang masih mempunyai masa dan kudrat untuk melakukan aktiviti yang mungkin mereka tak dapat buat dulu masa muda. Okay, jadi Teman Malaysia gabungkan konsep bantuan warga emas ini dengan belia yang tidak mendapat pekerjaan, di mana kita jadikan mereka seorang peneman yang kami panggil temanian. Ramai warga emas ni kesunyian, walaupun dia duduk sekali dengan keluarga, kadang-kadang dia tak dapat nak menyatakan hasrat dengan ahli keluarga sendiri. Jadi mungkin bila ada orang luar yang kita panggil new faces, fresh air, temanian ni dapat membantu warga emas merasakan lebih gembira bercerita tentang kehidupan mereka. Dan saya dapat nampak bila temanian melakukan servis, bukan sahaja warga emas tu mendapat manfaat, temanian tu sendiri akan mendapat manfaat. Dia dapat belajar pengalaman warga emas yang mana saya rasa tak semua orang dapat. Tak semua orang ada peluang untuk rasa ada atuk dan nenek untuk bercerita. Jadi inilah peluang yang mungkin mereka tak dapat dengan keluarga sendiri, tapi mereka dapat melalui servis. Farah turut berkongsi pengalaman sepanjang bergelar seorang temanian. Masa tu my friend Aiza, tiba-tiba dia ada hantar macam post Teman Malaysia on Instagram lah, saying that they are looking for temanians untuk jaga orang tua and so on. So I read the requirements and terus I was like, okay, I berminat, because at the same time I fikir I ada pengalaman jaga my nenek dulu and also arwah atuk I dekat Kampung Pandat. Memandangkan saya 22 tahun dan seorang student psikologi, jadi dari situlah saya ada passion untuk membantu community kita, especially warga emas lah. Memang saya nampak perubahan tu sebelum saya join sebagai temanian. So selepas saya jadi temanian, saya rasa diri saya ni lagi more empathetic towards warga emas, dan saya pergi ke rumah-rumah orang tua ni dan saya tengok keadaan mereka macam mana, dan dari situ saya fahamlah yang warga emas ni memang is such a vulnerable community. So dari situ saya learn to be a good listener. Dari situ saya
ubah pemikiran saya kepada mementingkan lagi lah keperluan warga emas. So dari situ saya rasa saya macam I'm a better person lah. Dan ini saya rasa nilai yang sangat perlu kepada belia zaman sekarang, di mana kebanyakan interaksi adalah melalui internet, social media, handphone. Jadi human touch tu dah kurang. Jadi melalui servis Teman Malaysia, kita dapat mengasah soft skill kita dan kita dapat menjadi manusia yang lebih empathetic dan memahami orang lain, especially warga emas. Jadi walaupun saya seorang ibu, seorang isteri dan seorang CEO, saya harus pandai membahagikan masa, compartmentalizekan saya punya fikiran untuk tahu, okey, masa ni saya lah seorang ibu, saya perlu jadi yang terbaik, ibu yang terbaik. Bila saya seorang CEO, saya perlu jadi CEO yang terbaik. Bagi wanita berusia 30 tahun ini, pelbagai perkara mampu dicapai jika percaya pada kebolehan diri. Bila kita berikan diri kita peluang, kita baru masa tu kita dapat discover all the possibilities yang kita pernah boleh buat lah. Sebab saya pun tak pernah terbayang saya akan jadi macam ni. Saya rasa macam saya menjadi assistant je lah macam tu kan. Tapi bila saya diletakkan di satu tempat yang saya terpaksa ambil responsibility tu, I take it up as a challenge and I have to make it work lah, because everything is depending on me. Bila kita bekerja, kita bukan semata-mata membantu suami, membantu keluarga, tapi lebih kepada pembentukan modal insan seorang wanita tu sendiri. Kita dapat memberi inspirasi pada wanita lain, kita dapat memperkasakan ekonomi wanita, di mana saya rasa seorang wanita ni boleh capai begitu banyak benda. Seorang wanita ni adalah seorang yang cekal. Jadi kita nak buat bisnes, kita nak kerja 8 to 5, kita nak buat apa, as long as kita betul-betul fokus dan kita nak buat benda tu, insya-Allah kita akan diberi kekuatan untuk mengharungi benda itulah. Membantu insan lain mencapai kebahagiaan dan kegembiraan adalah satu kepuasan buat Izzati. Amalan inilah yang menjadi pegangan dan membuatkan dia terus melangkah maju ke hadapan.